Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 11 September 23 bersamaan dengan 25 Safar 45, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Surah Al-Baqarah ni surah yang kedua dari juzuk yang pertama. Muka surat yang kita akan sambung hari ini iaitulah muka surat 7 ayat 6 dan 7. Ayat 6 dengan ayat 7. Ayat 6 dengan ayat 7. Jadi kita baca ayat dulu lah, baru kita ambil huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ayat 5, ayat 6 dengan ayat 7. Dua ayat yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita di sini, iaitulah tentang bahayanya. Apa yang bahaya? Bahayanya orang kafir. Tengok pembahagian ayat, buka dalam Quran kita tu. Orang mukmin, atau disebut dengan nama orang yang beriman. Orang yang beriman, berapa ayat? Tengok daripada ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. 3 ayat. Kemudian mari kategori yang kedua dalam dunia ni, kafir tulen. Tulis tu apa? Kafir tulen. Mana kafir ni tak ada masalah. Orang tahu dah dia kafir. Dia musyrikin, dia syirik pada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala tak banyak cakap. 2 ayat je. Ayat yang kita baca ini pendek. Ayat 6 dengan ayat 7. Yang jadi masalahnya ayat 8 sampai ayat 20. Sampai ayat 20. Berapa ayat semua? 8 hingga 20. Berapa ayat? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 13 ayat. Semuanya Allah Ta'ala cerita tentang kafir tersembunyi, kafir munafik. Na'udzubillah. Maknanya dalam dunia ni ada 2 kategori kafir. Kafir tulen
dengan kafir tersembunyi, dia panggil kafir munafik. Ini yang sangat berbahaya. Karena itu Allah Ta'ala jelas sampai 13 ayat ataupun 12 ayat dalam Quran ini menceritakan tentang bahayanya puak-puak munafikin. Dia panggil golongan yang ketiga dalam masyarakat. Baik para pelajar sekalian, ayat kita pendek lah, ini 2 ayat je. Cerita dia pun tentang puak kafir je, jadi tak payah cakap panjang kita. Kafir. Yang kita naknya orang yang beriman yang jelas depan mata kita. Allahu Akbar. Tengok. Jadi dalam ayat ini, 2 ayat yang kita baca ni, Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang kafir tulen. Kafir tulen ni mana kafir sengoti. Nampak jelas dia tu kufur, lawannya, engkarnya, kepahaman dia salahnya, syiriknya jelas. Jadi orang kafir ni, kita beri amaran ke, kita pujuk ke, orang Kelantan kata kita kecek ke, dia lain. Kalau nak belajar Kelantan, kalau kata kecek C1, itu maknanya pujuk, kelentong, boleh lah kalau kecek maknanya kecek. Dia tu kena kecek dah tu, mana kena pujuk. Kalau bercakap dia panggil kecek. Boleh beza di antara kecek dengan kecek. Kalau kata saya nak bercakap dengan awak, saya nak kecek dengan awak, tak boleh. K 2 kali, kecek. Mudah lah. Lama-lama dengar biasa dah. Alhamdulillah, kita dah jumpa dah ramai dah pelajar-pelajar alam maya kita ni, dia ketawa bila jumpa, ustaz saya pandai dah kecek. Kecek kata bukan kecek. Dia nak kata dia boleh kecek. Dia kata saya dah pandai dah kecek Kelantan. Kata jangan, kena pukul awak main kecek-kecek gini. Sebab kecek tu makna kelentong, makna apa ni, pujuk, makna macam-macam lah orang panggil rayuan. Namanya kecek. Yang kita naknya kecek. Baru dia jadi bercakap. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada kita, sama ada mu bercakap baik dengan dia atau kamu amaran kepada dia, mu kecek dia ke, mu kecek dengan dia ke, dua-duanya sian, tak ada faedah. La yusaddiqun, mereka tak akan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minal haq. Kenapa? Sebabnya Allah jawab dalam ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-7. Jadi ini dipanggil munasabatul ayat tadilah, susunan 3 kategori manusia atas dunia. 3 kategori manusia di atas dunia. Manusia yang kita nak bincang di sini, manusia yang jelas pendirian, tak ada sembunyi-sembunyi, memang dia kufur, syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, yang kita mengatakan ini perbuatan yang cukup berbahaya. Tapi lebih bahaya daripada kumpulan yang kafir tulen ini, kafir munafik. Tengok ayat 6, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Bolehkah kita kata orang kafir? Sekarang ni dia panggil zaman taghyir khitabud du'awi. Kita kena ubah cara percakapan kita, takut dimarahi oleh orang bukan Islam, takut puak-puak human right marah, takut jadi resis perkauman. Zaman kita ini ada akta baru, nama dia 3R. Dulu kalau kita main 3R ni, sahih gambar tak? 3R ni besar, sahih gambar jadi 3R. Ni dia panggil tak boleh pula dah. Kita kata tak usah lah, kita bukan resis, tetapi kita sebagai orang Islam menyatakan akidah kita kepada orang yang tidak beriman dengan Islam. Itu dia panggil menyatakan akidah kita kepada mereka. Jadi kalau mereka lawan, maknanya kufur. Itu makna kafar. Kafar ni kalau kita nak kata kafar dengan makna penutup. Kufur maknanya tutup dia punya hati dia. Itu dipanggil kafar. Lawan dia safar.
lawan dia safar. Kafar lawannya safar. Safar itu maknanya musafir, mendedahkan. Sebab bila orang musafir, terdedahlah diri dia kepada penilaian kawan-kawan. Kita nak berkawan dengan orang, nak tahu orang ni baik tak baik. Orang Kelantan kata nak tahu dia juh ke tak juh, musafir dengan dia. Sekali musafir tahu. Tak pernah dia sentuh beg kita, tolong angkat. Kalau tertinggal itu, situlah duduk. Bang, beg awak ada kat lobi. Dia tahu bilik kita, dia tahu mungkin kita duduk sekali sebilik dengan dia, tapi dia boleh naik ke bilik, dia bagi tahu kita, bang, beg awak ada kat lobi. Angkatlah naik. Tapi kalau waktu makan, Masya Allah, dialah yang paling bijak mencari menu makanan. Waktu bayar dia tak ada. Orang ni pangkah. Sekali ni yang kita musafir. Itu dia panggil as-safar, mendedahkan. Kafar ni mana tutup. Tutup, mana tutup hati dia, tak nampak apa-apa. Ya innal ladzina kafaru, makna orang yang tutup mata hati dia, tutup telinga dia daripada tutup mata dia daripada menerima kebenaran, maka itu dia panggil orang yang kufur. Sawa'un alaihim, sama je orang kafir yang tidak beriman, sama saja kepada mereka. A'anzartahum, sama ada engkau beri amaran kepadanya, am lam tunzirhum, ataupun tak cakap apa-apa dengan dia, diam gitu je, sama. Maknanya orang ni, kalaulah bahasa budak-budak sekarang ni, dia kata geng tak makan saman. Cakap ke tak cakap ke sama. Mata kita pergi cakap dengan lembu, mu pergi solat mu. Lembu pun sengih suka pergi solat tak. Tapi kalau kita cakap dengan bahasa lembu, ajak makan, dia tahu, celek mata mari. Allahu akbar. La yu'minun, yang mereka tak terima itu apa? Cakap ke tak cakap tu sama tu, dalam bab keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ajak dia beriman, la. Ajak dia beriman, no, tak mau. Kita kata puak kafir ni puak yang tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, itu yang sama. Tapi kalau ajak makan, ajak bisnes, ajak perkara-perkara lain, mungkin mereka terima. Mungkin mereka terima sebagaimana yang berlaku di alam nyata sekarang, alam realiti sekarang ni. Mereka terima je. Kita boleh berbisnes dengan dia, kita boleh berkawan dengan dia, kita boleh apa saja, bersukan, boleh. Jadi sekarang ni berpolitik pun boleh, kawan sana kawan sini, waktu setujulah, waktu setuju lari. Jadi kita kata yang mereka tak maunya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini fokus kepada tajuk khas. Sebab itu dia kata a'anzartahum, kamu beri amaran kepada mereka. Amaran di sini makna beri maklumat tentang Islam. Itu makna amaran, bukan amaran tsunami, amaran apa semua orang lari kalau tsunami. Tengok ayat nota di bawah kata apa? Nombor 10. Orang-orang kafir yang tersebut ialah orang-orang yang sengaja mengingkari dan tidak mahu menerima perkara yang mereka telah ketahui akan kebenarannya, dan dengan keterangan-keterangan yang cukup. Kalaulah kita fikir dengan otak kita, fikir dengan kepala kita, tak logik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengenali peribadi dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai dia umur 40 menerima wahyu. Tidak logik mereka tak kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bersifat ummi, tak membaca, tak menulis. Tetapi boleh bawa satu khabar gembira boleh bawa berita-berita yang besar, iaitulah cerita tentang yang al-awwalina wal akhirin, yang dulu dan yang kemudian. Boleh ajaib ni budak ni. Tapi kalau begitulah mereka tak mau terima, kerah kepala,
Lawan tetap lawan. Sebab apa? Sebab mereka tidak ada hidayah dari Allah Azza wa Jalla, maka tertutuplah hati mereka. Na'udzubillah. Na'udzubillahi minal khuzlan. Nah, pandai dah kan? Jemaah pandai dah tulis baca na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita terumbang-ambing, tak tahu nak gimana, tidak ada bimbingan, tidak ada hidayah, tidak ada pedoman. Kita kata ini cukup berbahaya. Itu sama. Mereka tak dengar keterangan yang cukup, tak dengar apa yang dimaklumkan, apa yang diberitahu kepada mereka. Maka kita mengatakan inilah manusia yang rugi. Allahu Akbar. Kata ulama tafsir, tulis tu, dia kata ayat ini anna hadza halul kufar madamu ala kufrihim. Inilah keadaan orang kafir selama mana ataupun selagi mereka berada dalam kekufuran mereka. Bisababi mawani', dengan sebab halangan yang menghalang mereka daripada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa illa, kalau tidak, fa inna imanahu mungkin, boleh je dia akan beriman. Tapi orang ni yang telah digazet oleh Allah Azza wa Jalla, dia tak akan beriman. Seperti mendiang Abu Lahab, Abu Jahal, ada lagi pak-pak Abu lagi yang lain, orang-orang Mekah yang duduk di sekitar Nabi, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dah. Rumah dia apa berjiran tetangga, beranak-beranak, kata orang anak pinak, beranak-beranak mana, family. Kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh kerana mereka sudah digazet sebagai orang kafir, maka mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini kafir selagi dia mereka duduk atas kekufuran. Itulah mawani', larangan ataupun sekatan yang menyebabkan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sekatan yang mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita iman, Islam dan akhlak yang baik. Kita doakan supaya kita terus istiqamah di atas landasan yang benar ini. Kita terus istiqamah di atas landasan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dibenci oleh orang, walaupun dimarah oleh orang, walaupun macam-macam dikata oleh orang, selagi kita duduk berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar ini, kita sabarlah di atas dunia ini. Allah Taala sebut pada kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita dah tadabbur dalam surah Wal Asri dulu bahawa Allah Taala beri wasiat supaya kita menyatakan kebenaran, hak. Orang yang menyatakan kebenaran mesti kena sabar. Kenapa? Mereka akan ditentang, mereka akan dilawan, mereka akan macam-macam lagi lah. Itu satu huraian. Dalam tafsir lain, contohnya tafsir Ibnu Jarir, Ibnu Ashur, contohnya dia kata nassa katsirun minal mufassirin, ramai ulama tafsir mengatakan ala annal ayat ini khassatun biqaumin muayyanin, khas kepada beberapa kumpulan kafir. Kumpulan kafir istamarru ala kufrihim, yang berterusan kafir mereka sampai dia mati. Yang paling simple, yang paling mudah untuk kita mengatakan ini ayat ini, iaitulah Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah. Sebab mereka sudah confirm mati dalam kafir. Abu Lahab dengan nasul Quran, dia tak akan beriman, dia tetap akan lawan, sehinggalah dia tabbat yada, celakalah Abu Lahab, celakalah tangan dia,
Wa amra'atuhu, bininya sekali, hammalatal hatab, yang duk pikul kayu api. Kita mengatakan bahawa itulah, jadi ada orang kafir masa tu, masa turun ayat ada kafir, tetapi hunalika man amana ba'da nuzuli hadhil ayah, ada di kalangan mereka yang beriman selepas turun ayat ini. Jadi ayat ini innal ladzina kafaru ni, iaitulah puak-puak kafir yang telah digazet oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan beriman. Itu sikap mereka. Tapi ada yang beriman. Ana ambil contoh-contoh yang mudah, dan ana nak mengharapkan para pelajar boleh memahami dan boleh mengingatinya. Contoh mudah boleh faham dan boleh ingat. Apa dia? Yang mati kekal dalam kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Yang menerima hidayah Allah Azza wa Jalla, Abu Sufyan. Kita letak situ. Sebab Abu Sufyan masuk Islam ba'da 20 aman, setelah 20 tahun berlawan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia masuk Islam. Demikian juga dengan Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullahil Maslul, pedang Allah Taala yang hebat. Khalid juga masuk Islam setelah hampir 20 tahun menentang Islam. 13 tahun Mekah, 7 tahun Madinah. Mana dia masuk Islam ba'da Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah akhir tahun 6 Hijrah. Maknanya lebih kurang dalam 18-19 tahun lawan, yang akhirnya dia masuk Islam. Kita mengatakan ayat ini, ulama tafsir kata ayat ini khasah biqaumin muayyanin, khas kepada kumpulan kafir yang Allah pilih mereka tetap kafir, mereka akan jadi kafir. Tapi sesatlah kita. Yang penting bagi kitanya menyatakan yang benar, menyampaikan yang hak, menjelaskan perkara yang perlu diperjelaskan kepada orang Islam dan juga bukan Islam. Kalau mereka ada bibit-bibit hidayah dalam hati dia, dia akan terima Islam, dia akan masuk Islam biiznillah azza wa jalla. Tapi kalau dia sudah masuk dalam kumpulan ayat yang ketujuh ini, kita mengatakan Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kita, Allah Ta'ala lah yang menyelesaikan masalah kita dengan mereka. Sebab tengok ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Dengan sebab keingkaran mereka, dengan sebab kufurnya mereka, khatama, dengan mana Allah Ta'ala meteraikan, dimeteraikan. Bahasa kita kapur ni, cok. Orang panggil cok dah atas hati dia, sil dah. Maknanya sil, mana kena khatama, materai, cok. Jadi tak boleh nak gerak dah dia tu, sudah tepek. Orang panggil tepek dah atas, tutup dah dia punya mata hati dia, sudah di khatam Allah. Na'udzubillah. Jadi bila Allah Ta'ala tutup, cop, meteraikan atas hati mereka, wa ala sam'ihim, serta pandangan mereka, mata dia tidak lagi mata mencari hidayah, mata dia mata mencari orang Islam untuk dipukul, mata dia mata mencari apa-apa poin, isu yang boleh dipermainkan, itu je mata dia. Tapi kalau mata mencari hidayah, insya-Allah mereka akan selamat, mereka akan masuk Islam, mereka akan bertemu dengan kebenaran. Atas dia lah, dia nak cari apa. Awak nak cari yang mana satu? Nak cari yang baik, mari. Nak cari yang buruk, ada, kita akan jumpa. Semua apa yang awak nak akan ada. Dan wa ala absarihim, dan pada penglihatan mereka, telinga dia. Yang kedua tadi telinga dulu. Wa ala sam'ihim, telinga dia tertutup, sumbak, tak masuk maklumat. Maklumat Islam tak masuk.
Kalau masuk dia ada penapis, filter kat dalam, tak turun ke hati. Dia dengar, tapi macam lembu dengar, tidak sampai ke hati untuk berfikir. Maka kita mengatakan inilah yang sangat berbahaya. Risyawah. Apa makna risyawah? Ada penutup. Nah, tengok nota dekat nota kata, sehingga mereka tidak dapat menerima kebenaran dan mendengar nasihat pengajaran, apalagi melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan yang membawa kepada keimanan. Tak apa, hati dia sudah ditutup, hati dia telah dicop, dimeteraikan, maka tak ada gapo lah. Orang Kelantan kata tak ada gapo dah. Yang adanya lawan tetap lawan, itu yang kata. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini. Takut hati kita makhtum, tertutup daripada menerima kebenaran. Dengar tak mau terima, dengar tak mau terima. Bahkan marah dengan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Marah Allahu Akbar. Saya kesian kadang-kadang tengok ke netizen lah. Orang mengajar dia bukan nak dengar, dia mari duduk mengacau dalam tempat komen tu. Kata tu kata ni, tuduh tu tuduh ni. Kita kata ruginya awak. Orang lain mencari ilmu, apabila mereka buka mata, buka telinga, buka hati untuk mencari kebenaran, alhamdulillah ramai yang jumpa kebenaran. Tapi awak mari duduk tutup mata hati, menyebabkan kepincangan. Na'udzubillahi. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tidak baik, minal khuzlan, daripada dibiarkan kita terumbang-ambing, tak tahu nak gimana. Jangan para jemaah sekalian. Ini dipanggil khatam Allah. Allah Ta'ala cop. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Dan bagi mereka pula disediakan azab seksa yang amat besar. Hak ni kita bimbang hari ni. Orang-orang hak minat ke taranung ni, dia tak faham minat taranung. Bila siapa ke ayat ni, tukar lagu pun naik sikit dia punya suara. Walahum azabun azim. Hak dengar ni, Allah sedaknya. Mana boleh sedap? Bagi mereka azab yang cukup seksa. Boleh dia kata sedap? Allahu Akbar. Boleh dia kata sedap? Jangan duk main. Pasal itulah kita nak dengar ayat ni kena faham. Jangan duk main sedap tak tahu kalu gitu. Punah majlis. Ada. Walahum azabun azim, sedap. Maksud saya sedap suara. Tak boleh lah sedap suara pun ayat tu ayat azab. Kita jangan biar faham kat sikit, jangan main tak faham gini, payuh. Kata di Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dia kata al-ummah, para umat Islam ini telah sepakat bahawa anna Allah Ta'ala qad wasafa nafsahu bil khatmi wat tabi' ala qulubil kafirin. Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah cop, meteraikan, seal ke atas ke atas hati qulub al-kafirin, hati orang kafir ditutup. Mujazatan li kufrihim, kerana nak memberi balasan di atas kekufuran mereka. Oleh kerana mereka tak buka mata, tak buka telinga, tak buka hati, kau bagi cok atas tu, mati. Orang kata mati kafir lah mu. Ayat yang seumpama ini, tanda ni pelajar, ayat seumpama ini Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, surah An-Nisa 155, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan Allah Ta'ala cop di atas hati mereka, bikufrihim, dengan sebab mereka kufur. Surah An-Nisa 155. Kalau dia beriman Allah Ta'ala terima. Tapi oleh kerana dia kufur, cop, sab main.
Wa ala absarihim ay 'alaiha ghita, mata dia ada penutup. La yubsiruna huda, mereka tidak nampak petunjuk Allah Azza wa Jalla. Allah, ini yang kita bimbang, yang kita takut. Bukti-bukti kekuasaan, keesaan Allah adalah sudah jelas pada mata kita, tapi mengapa kita masih lagi keras hati, kerah kepala, tak dengar kata, lawan Tuhan, lawan segala perkara. Sebab apa? Sebab kita tidak dapat hidayah, kerana kita telah tutup mata hati kita, wal iyazubillah. Jadi wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, telinga dia tersombak, mata dia tertutup, berselaput kata orang. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar, ay azabun nar, azab neraka yang cukup berbahaya. Azab neraka yang cukup berbahaya. Kita kata alhamdulillah para pelajar, oleh kerana kapi tulis ni senang je, mudah nampak, jadi Allah Ta'ala bawa 2 ayat je. Tapi yang sangat berbahaya, kafir munafik, bermula daripada ayat 8, wa minan nas man yaqulu amanna billah, sampai ke ayat 20, sampai ke ayat 20. Ini semua cerita tentang munafikin yang kita akan baca sedikit demi sedikit, insya-Allah. Ada jemaah kita dia suka tanya, ayat berapa siri akan datang? Kita kata saudara-saudari study sampai ayat 20. Tapi syarah kita tak tahu sampai ayat berapa, sebab masa kita terhad, kita ada limit masa, maka kita akan mungkin pecah 2 atau 3, ataupun kita ambil sekaligus dulu. Yang penting study sampai ayat 20, kerana ayat 20 itu ayat munafik, wal iyazubillah, yang cukup berbahaya, cukup berbahaya. Tamat tafsir ayat ringkas-ringkas. Nak panjang, kita cari tafsir lain pula lah, boleh panjang. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, ayat 6 dengan ayat 7. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, manusia terbagi kepada 3 kategori. Manusia terbagi pada 3 kategori. Al-fi'atul ula, kategori yang pertama, orang yang beriman. Allah Ta'ala bawa 3 ayat kepada kita. Innal ladzina yu'minuna bil ghaib, sampai kepada ulaika humul muflihun. Mana orang beriman, mereka lah orang yang dapat kemenangan. Ini kumpulan yang pertama, jelas. Orang panggil mukmin, tulen, hakiki beriman, wadah, wuduh syams, jelas seperti jelasnya matahari di siang hari. Kumpulan yang kedua, jelas, kumpulan kafir tulen. Maka Allah Ta'ala tak cakap banyak, 2 ayat yang dia bagi. Orang kafir yang memang tak menerima Islam lagi, khatam Allah Ta'ala ada capkan di atas hati mereka, tak ada apa. Tetapi kumpulan yang paling berbahaya, iaitulah nama dia kumpulan munafik. Munafik ni para jemaah sekalian, munafik ni para jemaah sekalian, dia muncul di Madinah. Dia tak muncul di Mekah. Sebab Mekah nak pergi jadi munafik buat apa? Kalau engkau pura-pura Islam, ditampar oleh Abu Jahal, rugi awak. Jadi diam, jangan duk mengaku Islam. Kalau nak Islam, Islam sungguh, kita lawan sampai mati, tak apa, puas hati, mati syahid. Tapi kalau nak pura-pura, sakit, buat cari penyakit kata orang lah. Maka kumpulan yang ketiga ni, kumpulan yang paling berbahaya. Allah Ta'ala peruntukkan 2-3 belah ayat yang akan membincangkan tentang munafikin. Bacalah, selalulah amalkan doa yang selalu kita dah ajar. Tulis doa ni, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami ini daripada sifat munafik. Sebab munafik dia mari dalam hati. Mulut dia beriman. Oi, mulut kata orang lembut gigi dari lidah. Cakap baik, lemah lembut. Kita nak Islam, tapi tindakan semuanya karut. Ini bahaya. Mana Allah mutahhir qulubana minan nifaq
Tulis itu. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Wa minar riya, dan bersihkan hati kami daripada sifat riya. Kita bukan munafik, kita orang beriman, tetapi ada sifat riya dalam hidup kita ni. Na'udzubillah. Buat ibadat nak tunjuk orang. La. Ini juga satu perbuatan yang cukup berbahaya, berbahaya. Jangan gurau-gurau. Kemudian yang ke abilah. Banyak lagi doa tu. Cukuplah hari ni doa daripada sifat munafik. Allahumma inna na'udzubika. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir qulubana minar riya. Riya ni bahaya juga. Faedah yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Orang kafir ni, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kafir tulen, yang tak terima Islam ni, habis masa awak je. Mau pergi dakwah dia ke, kamu pergi pujuk dia ke, pergi kecek dia ke, mereka tak akan terima. Mereka tidak akan terima. La yu'minun, tak akan beriman. Jadi ayat ini, kata di ulama tadabbur, tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Hina yarudduhul kuffar, ketika orang kafir tolak, reject, tak mau terima dakwah, la yaqbaluna dakwah, tahu tak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tenang, sebab Nabi tahu dah dalam dunia ini ada spesies manusia kafir langsung tak akan terima dakwah. Jadi tak usah bimbang kita. Tak usah duduk fokus sangat ke kumpulan itu. Kita fokuskan kepada kumpulan yang nak ada bibit-bibit keimanan dalam hati mereka. Kita cari orang ni. Jangan duk cari orang yang tak dengar kata, yang tak peduli dengan agama. Tak usah. Apa payah. Semalam mana jumpa seorang sahabat baru masuk Islam. Allah, kita doakan supaya Allah Ta'ala bagi pada dia sabat, istiqamah di atas Islam ini. Dan kita doakan supaya Allah Ta'ala hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, supaya Engkau hidayahkan kepada isteri dia masuk Islam dalam masa yang terdekat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dia kata masalahnya isteri dia tu duduk di negara Arab. Dia kata ada ya, tok dia okey ya, tok dia orang Hindu, orang ni, mana dia capur gaul agama. Kenapa mari di Malaysia tak boleh? Suami nak Islam lah, saya okey je, dia Islam. Saya nak dengan agama saya kenapa dia tak okey pula? Kita kata la. Islam tidak boleh menerima agama lain dalam berkeluarga, tak ada. Cuma cerita ahlul kitab, cerita lain. Ada ke ahlul kitab yang betul-betul zaman kita hari ni ataupun sudah jadi pokok musyrikun, duk sembah patung, sembah apa. Maka itulah di antara bila mereka tengok negara-negara Islam pun berbeza, di negara ni boleh, negara ni tak boleh, kita mengatakan itulah pentingnya ketegasan pihak kerajaan umat Islam, tak kira di mana negara mana pun, mesti jelas Islam tak boleh kahwin dengan orang lain. Nak kahwin Islam, masuk Islam, tukar, convert kepada Islam. Jadi kita tengah dia ada pening lagi, isteri dia tu pening sebab dia kata boleh je keluarga dia di negara lain tu boleh capur-capur agama. Kita kata Allah al-musta'an. Ini payah, kena ada penjelasan yang jelas lah. Yang pentingnya pada Jumaat kita doakan semoga sahabat kita ni dapat istiqamah, belajar betul-betul, dan keluarga dia juga akan ikut sejak masuk Islam fi ajli waqtin, dalam masa yang dekat ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi susah, dia kata dalam rumah dia masih lagi ada patung-patung, ada berhala. Kita kata buang semua. Masalah isteri itu masih lagi duk bertuhankan patung tu. Susah. Mari kita berpindah kepada faedah yang ketiga. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tengok,
Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni, Allah Ta'ala chop metri ala qulubihim, di atas hati mereka. Kenapa hati disebut qulub? Hati-hati mereka. Tengok dalam terjemahan, dia hati mereka. Wa ala sam'ihim, pendengaran. Pendengaran dia guna dengan lafaz mufrad, sam'ihim, pendengaran. Wa ala absarihim, jamak balik, dan apa ni, absar, mata-mata mereka. Qulub jamak, absar jamak, tapi sam dia tak kata asma'ihim, la, sam'ihim. Lesh. Kalau mari kalimah lesh tu letih dia nak jawab ni. Dia kata jawapan dia ada tiga jawapan. Yang pertama, annahu wahada sam'a, Allah Ta'ala letak pendengaran itu satu ya. Li'anna likulli wahidin minhum sam'an wahidan, bagi semua orang itu ada satu je telinga, pendengaran dia satu je. Kama yuqal atani bi ra'sil kabshaini yasir ra'sa kulli wahidin minhuma. Jadi oleh kerana pendengaran ini satu, dia tak dengar dua-dua. Ya tidak, tak ada. Satu je. Mana kalau sama ada dia dengar yang baik, dia terima. Dia dengar yang buruk, dia tak terima. Sebab tu Allah Ta'ala wahada sam'a, kalimah sam'a mufrad, dia tak ambil asma'. Tapi absar, qulub jamak. Itu satu. Dua, annas sam'a masdarun fi aslihi. Kalimah as-sam'a dia kata masdar daripada asal, la tujma'. Inilah sudut bahasa ni. Orang-orang yang mengaji bahasa dia teliur ni. Untuk ngaji bahasa kita dengar dulu. La tujma', maka tidak dijamakkan. Seperti rajulani saum wa rijalun saumun. Faru'yal asl, maka dia ambil kira asal kalimah. Wa mimma yadullu ala zalika jam'ul uzun. Kalau kata telinga, telinga lain. Wa fi azanina waqra, telinga-telinga kami sombak. Tapi kalau kata sam, pendengaran, pendengaran satu ya. Tapi kita nak dengar hak baik, nak dengar hak buruk. Ada setengah orang yang kata, saya dengar dua-dua ustaz. Awak dengar dua-dua pun, awak mesti pilih satu. Tak boleh banyak-banyak. Itu di antara analisa yang dibuat. Yang ketiga dia kata tuqaddar mudafan mahzufan, ada panggil takdir. Wa ala hawasu sam'ihim, di atas paca indera pendengaran mereka. Jawapan. Allahu akbar. Baiklah, itu di antara jawapan dia. Yang keempat, boleh, faedah yang keempat, alal muslim an yatafaqqada qalbahu. Setiap orang Islam dia kena semak, servis hati dia, servis hati dia. Fahuwa mahallul wa'yi, kerana hati itu tempat menerima maklumat, kebenaran, berfikir duduk di hati. Wa man la yash'uru bil khawfi 'inda al mau'izah. Tanda ni, tanda pelajar ini sentap yang cukup bahaya. Sesiapa yang tak rasa takut, tak rasa gerun, tak rasa gementar, takut pada Allah Ta'ala, 'inda al mau'izah, ketika dengan nasihat, wala bil iqbali 'ala Allah, ketika kita menghadap kepada Allah Ta'ala, iaitulah kita baca Quran ke, kita solat ke, fa inna fihi syabahan minal kufar, maka perangai ini ada persamaan dengan puak kafir tadi, la yatta'izuna bil mawa'iz, yang mereka tak ambil pengajaran dengan nasihat-nasihat yang ada. Wala yu'minuna 'inda da'wah, mereka tidak beriman ketika diajak supaya beriman. Khatamallahu ala qulubihim, mereka telah dicop, disil di atas hati mereka, dan alas atas pendengaran mereka. Nak kata apa? Maka menjadi kewajipan kepada kita, yatafaqqad qalbahu, kita kena semak hati kita, kena servis hati kita. Macam nak servis hati? Nak servis hati ni kita kena zikir, taubat, istighfar,
banyak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Sebab apa? Majlis ilmu inilah majlis yang akan menggilakkan iman kita dan perasaan kita biiznillahi azza wa jalla. Kita bimbang takut kita termasuk dalam kumpulan makhtumul qalbi, hatinya telah disil, telah ditutup, telah dicop, telah dimeteri. Na'udzubillah. Kita minta berlindung dengan Allah azza wa jalla. Maka yang kelima, al-khatmu dengan makna apa? Wal khatmu 'alal qulub, cop di atas hati, bermakna adamul wa'yi. Maknanya tak tahu apa-apa. Kita hari ni kita baca Quran, tapi kita tahu kalau Allah kata apa pada kita, tak tahu. Itu bahaya. Bermakna adamul faham lil Quran. Mereka dengar, tengok, tapi tak faham apa-apa. Jadi maka di sini kata di para ulama, wajib, menjadi kewajipan kepada kita tadabbur Quran, supaya kita tahu apa yang Allah nak kata kepada kita. Kita nak tahu Allah kata apa ke aku. Ni pakai baca merah muka-muka taranum tapi tak tahu apa, kita kata la. Au bi makna adamu nazarihim fi makhluq, ataupun kita tak tengok pun makhluk Allah Taala. Kita tengok makhluk untuk selfie ya. Tak tengok untuk apa? Untuk mengambil pengajaran dan iktibar. Maka kita mengatakan kekufuran yang berlaku itu dengan sebab mereka tutup mata hati, tutup mata kepala, tutup telinga, bukan dengan sebab Quran itu lemah, nak masuk, nak menembusi hati manusia. Maka kita kata jangan salahkan Quran, salahkan kita. Kita tutup dengan kata-kata hikmah, nasihat daripada seorang ulama, nama dia Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Tulis Ibnu Al-Qayyim. Dia kata utlub qalbaka fi salasati mawatin. Kamu cari hati kamu di 3 tempat. Tulis pelajar, cari hati kamu 3 tempat. Inda sama'il Quran, ketika kita dengar Quran. Bila kita baca Quran, kita dengar Quran, adakah hati kita tersentuh dengan syurga, nak, takut pada neraka, khauf min Allah, takut pada Allah Ta'ala, cintakan ke kalau baca Quran tak rasa apa, baca sudah tu tak pakai sudah, tak tahu halal haram, tak peduli, maknanya orang ni satu masalah. Yang kedua, wa fi majalisiz zikri, ketika kita belajar dengar syurga neraka tak terkesan apa-apa. Yang ketiga, wa fi awqatil khalwah, ketika kita duduk sunyi dengan Allah Azza wa Jalla, kita bangun malam tahajud, tak menangis pun kita, sengih, tak tahu apa. Maknanya 3 tempat tak ada kesan. Ketika baca Quran tak kesan, duduk dalam majlis ilmu pun tak berkesan, duduk dalam waktu kita khalwat tu bukan khalwat dengan orang perempuan, kita khalwat dengan Allah, maknanya kita tahajud malam-malam seorang diri. Fa illam tajidhu fi hadhihi almawatin, kalau 3 tempat ni hati kita tak memberi kesan apa-apa, fasalillah an yamunna alayka biqalbin, doalah pada Allah Taala, minta Allah Taala bagi hati pada kamu. Fa innahu la qalbalak, ketika itu mu tak ada hati. Hati hok hitam, jantung tu ada, tapi hati nurani yang mempunyai perasaan dan keimanan sudah hilang. Maka kita mengatakan ini satu perbuatan, satu perkara yang cukup berbahaya. Utlub qablaka min safi salahati mawatin, cari hati kamu 3 tempat, ketika baca Quran, ketika majlis ilmu, ketika kita berkhalwat, bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma rzuqna qalban khashi'an, ya Allah rezeki kepada kami hati yang khusyuk, yang sentiasa takut pada Allah Ta'ala, yang sentiasa terkesan dengan Quran. Wa tahhir qulubana minan nifaq, dan bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Wa minar riya, dan daripada sifat riya, sifat takabur, sifat glamour, sum'ah, dan semua sifat-sifat yang tidak baik. Bersihkanlah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata-kata Ibnu Qayyim ini dalam kitabnya Al-Fawaid, Bada'iul Fawaid. Alhamdulillah. Tamat. InsyaAllah kita akan sambung sidi akan datang dalam ayat yang ke-8. Mungkin lanjut sampai 20. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah para pelajar, tamatlah perbincangan kita yang yang sepatutnya.
Jadi oleh kerana kita beberapa perkara yang perlu dimaklumkan, iaitulah tentang rihlah. Rihlah umrah kita, insya-Allah saya nak pergi umrah dengan izin Allah Taala pada 14 Februari 2024. Jadi jemaah yang berminat untuk mengikuti program kita rihlah dan jejak sirah ni, boleh tengok iklan yang ada tu. Boleh iklan, boleh daftar segera sebab bilangan terhad. Semalam saya dimaklumkan hampir separuh sudah mendaftar. Jadi kita bimbang takut sahabat-sahabat kita yang ikut pengajian kita ni jumpa Mekah, ustaz tak bagi tahu. Banyak kes lah gitu. Bila jumpa, dia kata saya tak tahu. Kata kita duk iklan di Facebook. Rupanya Facebook ni kalau ada iklan dia tak masuk, dia blok. Dia suruh kita bayar sponsor baru keluar. Jadi kita iklan di sinilah, di tempat kita ni, supaya jemaah tahu. Jangan jumpa di Mekah, ada banyak kes. Siapa haji pun ada yang pergi, yang ikut kuliah kita ni, siapa Mekah, dia tak jumpa-jumpa, dia kata dia tak tahu. Kata subhanallah. Lepas tu dia mengadu macam-macam lah. Tok Syekh dia gitu macam-macam. Kita kata nak buat macam mana? Saya tak kacau rumah orang, saya nak bersihkan rumah saya je. Jadi rumah orang kita tak kacau. Jadi kalau nak pergi dengan kita, mari berdaftar sekali baru kita pergi, insya-Allah. Dan alhamdulillah semalam kita sudah buat pelancaran buku baru, nama dia Wa Abshiru. Ni buku lama ni, Wa Abshiru ni terupa buat ni. Jadi buku ni sudah dilancarkan, menarik sebab dia kumpul daripada ayat-ayat yang kita tadabbur waktu pergi rihlah tu. Kita baca ayat pendek-pendek tadabbur, dikumpulkan dalam buku ni. Cuma buku tu belum sampai lagi di sini. Yang buat tempahan melalui Darut Taibah tu sabar, tak tahu macam mana kereta api gimana, itu lori yang bawa buku tu pecah tayar minggu lepas lagi, sampai hari ni tak sampai. Kita kata insya-Allah dia akan sampai lah tu. Sampai kita hantar insya-Allah. Dan buku ni pun cetakan pertama semalam, penerbit kata nak habis dah, ni tinggal berapa puluh buah yang lagi. Jadi ahli-ahli tadabbur kita yang belum ada buku ni sila dapatkan. Dan semua ni melalui Darut Taibah, www.darutaibah.com. InsyaAllah kita bersama dalam program ini. Adapun kuliah kita malam ni di Masjid Bandar Kuala Kerai, syarah kepada kita Bahrul Mazi lepas solat maghrib, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.